Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, ayo kita renungkan sejenak. Kita singkap kembali. Benarlah kata mutiara, sebuah lesung, seekor ayam jantannya. Setiap kaum pasti ada ketuanya, dan sebuah negara tentu ada pemimpinnya. Lantaran itu, ayo temanku, tidak kira apa jua usiamu, tua atau muda, kita bangkit sia sekata, melahirkan pemimpin berintegriti demi maju negara bangsa menuju kecemerlangan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, div-div kehormatan dihormati, seterusnya hadirin pewaris bangsa, pemangkin revolusi ummah. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam, ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui maudu pidato saya, pemimpin berintegriti, negara disegani. Hadirin, secara literal dan konseptual, saya mentakrifkan pemimpin berintegriti sebagai orang yang memimpin atau memerintah dalam keadaan sempurna. Manakala negara disegani membawa maksud negara yang dihormati dan dipandang tinggi oleh negara lain. Pendek kata, pemimpin berintegriti negara disegani bermaksud kepimpinan yang sempurna menjadi tunjang kecemerlangan negara. Persoalannya, bagaimanakah pemimpin berintegriti mampu membentuk negara yang disegani? Bagi mengupas segala persoalan, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Warga Dewan Pemegang Amanat Bangsa, premis pidato prima saya, pemimpin bertakwa, teras kejayaan negara. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah cukup indah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaru ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah kepadanya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jika kita lihat dalam konteks seorang pemimpin, memantapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala amatlah penting agar segala keputusan dan tindak tanduk ketika memerintah diberkati, malah diredai oleh Sang Pencipta. Hadirin, ayo kita retrospektif kembali sejarah melalui sirah. Lihatlah ketakwaan dan keimanan Sultan Muhammad Al-Fatih. Walaupun sibuk dengan urusan kepimpinan dan ketenteraan, beliau tidak pernah lupa akan ibadahnya. Nah, tidak hairanlah Sultan Muhammad Al-Fatih percaya menawan kota Konstantinopel seawal usia 21 tahun. Beliau merupakan jawapan kepada ramalan Rasulullah SAW bahawa pemimpin yang berjaya menakluki kota Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadirin yang dimuliakan, ilmu merupakan pelita hidup. Frasa legasi ini terus unggul membaca kehidupan sejak zaman berzaman. Pemimpin berilmu mampu mencetus idea baru bagi membangunkan negara, nusa dan bangsa. Hasilnya, negara kita semakin pantas mengerak langkah menuju pintu kejayaan sekaligus merealisasikan fokus pidato kedua saya, pemimpin berilmu, penjana negara maju. Pemimpin yang mindanya syarat dengan ilmu pasti berjaya menangani segala krisis dan masalah negara dengan tenang dan matang. Buktinya, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya menangani krisis ekonomi 1997 dengan mengimbangkan mata wang tempatan bagi merangsang ekonomi negara secara berperingkat. Melalui fenomena ini, jelaslah apabila pemimpin berilmu, negara bertambah maju. Sidang saksi penerus warisan Bima Sakti. Pemimpin adil saksama, tampuk keharmonian negara. Pemimpin yang adil mampu menjalankan tugas yang diamanatkan kepada mereka dengan sempurna. Ingatkah hadirin tentang kisah Firaun yang mengamalkan ketidakadilan dalam pemerintahannya yang akhirnya memakan dirinya sendiri? Apa yang berlaku dalam dunia hari ini hampir sama. Kebanyakan pemimpin gagal menunaikan amanah yang diamanatkan kepada mereka, malah mengkhianatinya pula dengan mencipta peraturan-peraturan yang tidak berlandaskan syariat agama. Akibatnya, mana mungkin negara kita akan aman dan sentosa? Tentu bala dan bencana dijadikan balasan oleh Yang Maha Kuasa. Lalu, harapan kita untuk membentuk negara yang disegani akan direalisasikan oleh siapa? Bilakah kemakmuran negara akan dikecapi oleh kita? Sehubungan dengan itu, bagi mencapai hasrat dan matlamat, golongan pemimpin harus meletakkan diri mereka sebagai penggerak dan pembina negara maju.
Akhirul kalam, sudah terang lagi bersuluh, kepimpinan yang berlandaskan integriti mampu membentuk negara yang disegani. 3 sandaran utama telah tersingkap rahsia. Natijahnya, kepimpinan rapuh, negara runtuh. Refleksi itu menoktakan realiti yang tidak dapat dinafi bahawa pemimpin berintegriti, negara disegani. Sekian wadah bicara Puteri Marisma. Mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.